Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam video pelajaran kita dalam tajuk perpuluhan. Okey, kali ini kita akan fokuskan untuk belajar tentang bahagi perpuluhan. Baik, okey, kita teruskan kepada soalan kita yang pertama. Okey, 1.5 bahagi 5. Okey. Jadi kita akan selesaikan menggunakan bentuk lazim. Okay, cikgu harap murid-murid masih ingat macam mana untuk menulis bentuk lazim untuk operasi bahagi. Okey, pertama sekali kita tuliskan 1.5. Okey, seterusnya bentuk lazim bagi operasi bahagi adalah seperti ini dan kita tuliskan nombor 5 di luar. Okey. Untuk menyelesaikan soalan ini kita akan menggunakan sifir 5. Okey, jadi kita letakkan sifir 5 di tepi. Okey, bagi murid-murid yang sudah hafal sifir 5, tak perlu tulis mulalah. Okey, kalau murid-murid yang masih lagi belum menguasai, boleh tuliskan sifir 5. Okey, jadi sebelum kita mulakan penyelesaian, cara-cara langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan ini, cikgu nak ingatkan semula tentang teknik yang cikgu pernah ajar pada murid-murid, iaitu gunakan 4T. 4T ni apa? Okey, 4T. T yang pertama adalah tengok, T yang kedua tulis, T yang ketiga tolak, dan akhir sekali kita turun. Okey, ini adalah bagi memudahkan murid-murid untuk mengingati langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan bentuk lazim untuk operasi bahagi. Okey. Jadi pertama sekali, kita tutupkan dulu digit 5. Okey, untuk operasi bahagi kita akan mulakan dengan digit yang paling kiri. Berbeza dengan operasi tambah, tolak dan darab, kita mulakan dengan dengan digit yang paling kanan. Untuk operasi bahagi kita mulakan dengan digit yang paling kiri. Jadi kita tutup dulu digit 5. Kita biarkan 1. Kita fokuskan pada digit 1 dahulu. Okey, kita mulakan dengan T yang pertama, tengok. Okey, tengok apa? Okey, tengok sifir, cari nombor yang sama atau paling hampir dengan 1. Okey. Jadi tengok sifir 5, ada tak jawapan dia 1? Okey, kalau kita tengok dekat sini tak ada. Okey, yang paling kecil pun 5. Okey, 5 ni paling hampir, tapi kita kena pilih yang paling hampir dan yang lebih kecil daripada 1. Okey, kalau sekiranya tak ada, okey, jangan risau, jangan takut. Okey, kalau tak ada, tuliskan sahaja kosong. Itu kita pergi T yang kedua, iaitu tulis nombor di bawah dan nombor di atas. Okey, nombor di bawah kita tuliskan kosong sebab kita tak jumpa tadi nombor yang sama ataupun nombor yang paling hampir dan lebih kecil daripada 1. Okey, jadi kita tuliskan kosong di bawah dan kosong di atas. Ingat, bila kosong di bawah mesti kosong di atas. Seterusnya kita pergi T yang ketiga, iaitu tolak. Okey, jadi tolak nombor di bawah. Okey, 1 tolak sifar sama dengan 1. Okey, seterusnya T yang ketiga, turun. Okey, turun nombor di tepi sekiranya ada. Okey, jadi kita bukakan semula digit 5 yang kita tutup tu. Okey, jadi kita ada satu lagi digit, iaitu 5. Jadi kita turunkan digit 5. Okey, turunkan digit 5. Okey, sekarang kita dah ada 15. Okey, jadi kita ulang semula. T ni kita ulang semula kepada tengok dulu. Okey, tengok sifir, cari 15. Okey, tengok sifir 5, ada tak 15? Okey, ada. Okey, kalau ada, tuliskan 15. Okey, tulis nombor di bawah dan nombor di atas. Okey, bawah 15, atas berapa? Okey, atasnya kita tengok 15 dalam sifir 5, kedudukan dia yang keberapa? Okey, kedudukan dia adalah yang ke-3. Jadi kita tuliskan 3. Okey, seterusnya tolak 15 tolak 15, kita akan dapat sifar. Okey, turun nombor di tepi sekiranya. Ada lagi tak nombor dekat tepi? Tak ada, dah habis dan baki kita pun sifar. Okey, jadi operasi bahagi kita telah pun selesai. Okey, jadi sebelum kita tuliskan jawapan, pastikan letakkan titik perpuluhan. Okey, tempat yang sama di bawah. Okey, kalau titik perpuluhan di bawah tu di situ, di atas pun kita letak supaya selari. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya adalah sifar perpuluhan 3. Jadi cikgu harap murid-murid boleh ikuti langkah-langkah ni dan boleh faham. Ini semua adalah ulangan kepada operasi bahagi yang kita dah belajar, tapi cuma menggunakan nombor
perpuluhan. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan penyelesaian masalah. Okey, 2 kilogram kek dipotong kepada 8 bahagian sama besar. Okey, berapakah jisim sepotong kek? Okey, jadi untuk soalan penyelesaian masalah, kita mesti cari kata kunci untuk mengetahui operasi apa yang akan digunakan. Okey, kata kunci dalam soalan ini adalah dipotong. Okey, dipotong menunjukkan sesuatu menjadi lebih kecil. Bila sesuatu menjadi lebih kecil, ada dua operasi, iaitu tolak ataupun bahagi. Okey, seterusnya kita tengok kata kunci seterusnya, iaitu 8 bahagian yang sama besar. Okey, jadi maksudnya kita akan tolak nilai yang sama berulang kali. 8 kali kita nak tolak. Jadi operasi yang lebih sesuai untuk soalan ini adalah operasi bahagi. Okey, jadi kita akan selesaikan menggunakan bentuk lazim. Okey, baik, kita tuliskan 2, iaitu 2 kilogram tadi. Untuk unit tu kita tinggalkan dahulu. Okey, 2, kita buat bentuk lazim untuk bahagi. Bahagi, dan kita tuliskan 8. Okey, untuk soalan ni kita akan gunakan sifir berapa? Ya, betul, kita akan gunakan sifir 8. Jadi siapkan dulu sifir 8 di tepi supaya kita boleh mudah untuk gunakan. Okey, dan jangan lupa kita akan gunakan langkah 4T. Okey, yang pertama sekali, okey, kita tak perlu tutup apa-apa digit di bawah operasi bahagi ni, sebab hanya ada satu digit je, iaitu 2. Okey, jadi tengok sifir, cari nombor 2 dalam sifir 8. Ada tak? Okey, tak ada, sebab yang paling kecil pun kita ada 8. Okey, dan 8 ni pun dah lebih besar daripada 2. Okey, kalau tak ada, jangan risau, kita tulis kosong. Itu adalah T yang kedua. Tulis bawah kosong, tulis atas kosong, sifar. Maksud cikgu sifar. Okey, seterusnya tolak. Okey, T yang ketiga adalah tolak. Jadi 2 tolak sifar, kita akan dapat 2. Dan akhir sekali turunkan nombor di tepi. Okey, sekarang ni setelah 2 ni, selepas 2 tak ada lagi digit, tetapi kita ada baki, iaitu baki 2. Jadi kita tak nak baki ni. Kalau boleh kita nak baki, kita sifar. Okey, macam mana caranya? Okey, ni ada cara istimewa yang cikgu nak ajar pada murid. Okey, kalau berlaku macam ni, apa yang kita perlu buat? Okey, nombor 2 ni adalah nombor bulat kan? Okey, jadi kita akan jadikan nombor bulat ni sebagai nombor perpuluhan. Okey, macam mana caranya? Mudah sahaja. Tambahkan saja titik perpuluhan di belakang. Okey, sekarang 2 ni dah jadi nombor perpuluhan. Okey, apabila 2 ni jadi nombor perpuluhan, okey, salah satu ciri nombor perpuluhan ni, kita boleh letakkan sifar di belakang. Okey, contohnya 2 perpuluhan ni, kita letakkan je sifar di belakang. Okey, ingat hanya boleh letakkan sifar sahaja, jangan letakkan nombor yang lain. Okey, jadi kita dah ada nombor di tepi. Sekarang ni kita boleh turun. Jadi turunkan sifar. Okey, jadi 2 tu sekarang ni dah jadi 20. Okey, sekarang ni dalam sifir 8, cuba cari nombor 20. Ada tak? Okey, yang paling hampir adalah 16 dan 24. 20 tak ada. Okey, jadi kita pilih nombor yang lebih kecil, iaitu 16. Okey, jadi tuliskan 16. Tulis bawah 16. Atas kita tulis 2. Sebab 16 adalah kedudukan yang kedua. Selepas tulis, kita tolak. Jadi 20 tolak 16, kita akan dapat 4. Okey, ada nombor nak diturunkan tak? Tak ada. Okey, tapi sekarang ni masalahnya baki kita masih belum sifar. Okey, jadi kita boleh letak lagi satu sifar. Okey, inilah kelebihan nombor perpuluhan. Kita boleh letak sifar dekat belakang. Sebanyak mana yang kita nak, sampailah kita dapat baki itu sifar. Jadi turunkan sifar. Okey, kita mula lagi sekali. T yang pertama itu tengok sifir, cari 40 dalam sifir 8. Ada tak? Okey, kalau ada, tuliskan 40. Okey, 40 adalah kedudukan yang kelima. Okey, lepas tulis atas, tulis bawah, kita pun tolak. 40 tolak 40, kita akan dapat sifar. Okey. Okey, ada lagi nombor nak turunkan tak? Perlu tak kita tambah lagi sifar kat belakang? Tak perlu dah. Sebab baki kita sudah jadi sifar. Tak perlulah kita tambah lagi sifar. Kan? Okey, jadi sebelum kita tuliskan jawapan, jangan lupa letakkan titik perpuluhan di tempat yang selari dengan titik perpuluhan di bawah. Okey. Seterusnya kita akan dapat jawapannya 2 kg bahagi 8 sama dengan sifar perpuluhan 25 kg. Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham dan boleh ikut
setiap langkah yang cikgu tunjukkan. Baik, kita teruskan kepada soalan seterusnya. 63.72 bahagi 9. Okey, kita akan gunakan bentuk lazim. Okey, tuliskan 63.72 bahagi 9. Okey, kita akan gunakan sifir apa untuk selesaikan soalan ni? Okey, betul. Kita akan gunakan sifir 9. Okey, jadi siapkan sifir 9 dekat tepi. Yang akan mudahkan kita nanti. Okey, seterusnya jangan lupa kita akan gunakan 4T. Okey, sebelum tu kita tutup dulu. Digit yang di belakang, hanya tinggalkan satu digit yang paling kiri sekali, iaitu digit 6. Okey, kita akan fokuskan pada 6 dahulu. Okey, nanti kita akan buka satu-satu. Okey, jadi sekarang ni T yang pertama, tengok. Okey, kita tengok sifir 9, cari nombor 6. Ada tak? Tak ada, ya. Yang paling rendah, yang paling sikit pun 9. Okey, kalau tak ada, kita tulis sifar. Ingat, tulis bawah, tulis atas. Lepas tulis buat apa? Lepas tulis tolak. Okey, 6 tolak sifar sama dengan 6. Okey, lepas tolak buat apa? Turun. Turun apa? Turunkan nombor di tepi. Okey, jadi kita buka sikit digit yang kita tutup tu tadi. Okey, kita jumpa ada nombor, ada digit 3. Jadi kita turunkan 3. Okey, ulang semula. Tengok. Okey, tengok sifir, cari nombor 63. Ada tak? Okey, kalau ada, tulis 63. Okey, tulis bawah dan tulis atas. Okey, 63 adalah kedudukan yang ke-7. Okey, selepas tulis tolak 63 tolak 63, kita akan dapat sifar dan seterusnya turun. Okey, kita buka lagi sikit. Okey, ada satu lagi digit, iaitu 7. Okey, turunkan 7. Kalau boleh perasan, operasi untuk bahagi untuk lazim dia ulang-ulang je langkah yang sama. Okey, jadi kita mula semula. Tengok sifir 7, cari tengok sifir 9, cari nombor 7. Ada tak? Tak ada, ya. Kalau tak ada, tuliskan sifar di bawah, sifar di atas. Okey, lepas tulis kita tolak 7 tolak sifar 7. Okey, seterusnya kita nak turunkan. Jadi kita buka nombor dan kita ada nombor 2. Turunkan nombor 2, jadi 72. Okey, selepas turun kita ulang semula. Tengok. Okey, tengok sifir 9, cari 72. Ada tak? Kalau ada, tulis 72 dan 72 ni adalah kedudukan yang ke-8. Okey. Okey, jadi seterusnya lepas tulis atas tulis bawah, kita tolak 72 tolak 72, kita akan dapat sifar. Okey, dan seterusnya turun. Ada lagi tak digit? Tak ada, dan kita tak perlukan turun, tak perlu turunkan apa-apa sebab sekarang ni baki dah jadi sifar. Okey. Jadi sebelum tuliskan jawapan, jangan lupa tulis semula titik perpuluhan selari dengan titik perpuluhan di bawah. Okey. Titik perpuluhan di atas adalah selari dengan titik perpuluhan di bawah. Jadi kita akan dapat jawapannya sifar 7 perpuluhan sifar 8. Okey. Kalau sifar di depan, ya, kita boleh abaikan. Okey, kita boleh tak payah tulis sifar tu pun tak apa. Jadi jawapannya 63.72 bahagi 9 sama dengan 7 perpuluhan sifar 8. Baik, cikgu harap murid-murid boleh faham, dengan langkah-langkah yang cikgu tunjukkan. Seterusnya kita pergi kepada satu lagi contoh, 4.32 bahagi 10. Okay, ini adalah nombor perpuluhan bahagi dengan nombor 10, 100 ataupun 1000. Kita mula dengan 10 dulu. Okey, jadi sediakan bentuk lazimnya 4/32 bahagi dengan 10. Okey, kita akan gunakan sifir 10. Sifir 10 ni senang je kan? Semua orang dah hafal. Okey, jadi jangan lupa gunakan 4T. Okey, sebelum kita mulakan, kita tutup dulu 2 digit di belakang, kita tinggalkan digit 4. Okey, kita mulakan daripada digit yang daripada kiri sekali. Okey, jadi cari ataupun tengok sifir, cari nombor 4. Ada tak? Okey, tak ada. Sekali lagi tak ada. Jadi kita tulis sifar. Tulis sifar di bawah, tulis sifar di atas. Lepas tulis kita pun tolak. 4 tolak sifar sama dengan 4. Okey, selepas tolak kita nak turun.
Okey, kita buka sikit nombor yang kita tutup. Okey, ada nombor 3. Jadi kita turunkan 3. Okey, kita tak boleh buka semua, kita buka satu-satu. Okey, jadi 43. Okey, cari, kita ulang balik, tengok sifir. Cari 43 dalam sifir 10 ada tak? Okey, tak ada. Yang paling hampir adalah 40. Okey, dan dia lebih kecil daripada 43. Kita tak boleh pilih 50. Okey, sebab 50 lebih besar. Jadi kita pilih 40. 40 adalah kedudukan yang keempat. Lepas tulis kita tolak 43 tolak 40. Kita dapat 3. Dan seterusnya kita nak turunkan. Okay, kita buka nombor ataupun digit yang seterusnya. Ada 2. Jadi kita turunkan 2. Okay, 32. Sekarang ni ulang balik T yang pertama. Tengok sifir. Cari 32 dalam sifir 10. Ada tak? Okey. Okey, tak ada. Yang ada adalah 30. Okey, 30 paling hampir. Jadi lepas tulis bawah, jangan lupa tulis atas. 30 adalah kedudukan yang ketiga. Jadi 32 tolak 30 sama dengan 2. Okey. Seterusnya turun. Ada letak lagi digit yang boleh diturunkan? Tak ada, dah habis. Tapi masalahnya sekarang kita punya baki bukan sifar. Baki kita ada 2. Okey, jadi kita nak jadikan baki kita sifar. Okey, caranya adalah cikgu nak tunjukkan, ini adalah keistimewaan bagi nombor perpuluhan. Kita boleh letakkan sifar di belakang sampai kita dapat baki kita sifar. Okey, jadi letakkan saja sifar di belakang, satu sifar. Okey, jadi turunkan sifar. Jadi nombor yang 2 tadi tu dah jadi 20. Jadi seterusnya cari 20 dalam sifir 10. Ada tak? Okey, ada. Jadi tuliskan 20. Tulis nombor di bawah, tulis nombor di atas. 20 adalah kedudukan yang kedua. Okey, selepas tulis kita tolak. Okey, ikut je susunan 4T tu. InsyaAllah murid-murid boleh murid-murid akan rasa bentuk lazim bahagi ni adalah satu yang seronok dan sesuatu yang senang sebenarnya. 20 tolak 20 kita dapat sifar. Okey, perlu lagi tak kita nak letak sifar kat belakang? Dah tak perlu dah. Kalau ikutkan boleh lah kalau nak letak, tapi sekarang ni baki ni dah sifar kan, jadi tak perlu kita letakkan. Okey, jadi operasi bahagi kita dah tamat. Jadi sebelum kita tuliskan jawapan, kita letakkan titik perpuluhan di tempat yang sama. Di bawah tu kita letakkan di atas. Jadi 4/32 bagi 10, kita akan dapat sifar perpuluhan 432. Okey, jadi kalau murid-murid boleh ingat, dalam video yang lepas kita buat darab perpuluhan. Okay, untuk darab perpuluhan, darab dengan 10, 100 dan 1000, cikgu ada ajar satu tips, satu cara yang mudah tanpa menggunakan bentuk lazim, iaitu kita hanya gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Untuk bahagi perpuluhan pun boleh juga kita buat macam tu. Jadi kita tak perlulah buat bentuk lazim yang panjang ni. Nak tak cikgu ajar caranya? Okey, jadi kita belajar sama-sama. Okey, bahagi perpuluhan, bahagi yang melibatkan 10, 100 dan 1000. Okey, tips ni adalah gerakkan titik perpuluhan ke kiri mengikut bilangan sifar pada nombor yang dibahagikan. Okey, kalau darab kita gerakkan ke kanan. Kalau bahagi kita gerakkan ke kiri. Contoh, kalau bahagi 10 ada berapa sifar? Ada satu je sifar. Jadi kita gerak ke kiri satu tempat. Okey, bahagi 100 kita gerak ke kiri 2 tempat. Okey, bila bahagi 1000 kita gerak ke kiri 3 tempat. Kenapa 3 tempat? Sebab 1000 ada 3 sifar. Okey, kita tengok soalan. 17.3 bahagi 10. Okey, jadi titik perpuluhan gerak ke kiri berapa tempat? Ya, betul. Gerak ke kiri satu tempat. Jadi jawapan yang kita dapat adalah 1.73. Okey, seterusnya 3.6 bahagi 10. Okey, kita akan gerak ke kiri berapa tempat? Ya, satu tempat. Kerana 10 hanya ada satu sifar. Jadi kita akan dapat jawapan perpuluhan 36. Nampak macam pelik kan jawapan ni? Jadi macam mana nak jadi dia tak pelik, nak tukarkan jadi tak pelik? Letakkan sifar kat depan. Dia jadi sifar perpuluhan 36. Okey. Seterusnya 483.2 bahagi 100. Okey, 100 ada 2 sifar, jadi titik perpuluhan akan bergerak ke kiri 2 tempat. 1, 2. Jadi itu adalah tempat yang baru untuk titik perpuluhan. Jadi jawapan kita adalah 4.832.
Okey, seterusnya 87 bahagi 100. Okey, ini adalah nombor bulat. Kalau boleh nampak, ini adalah nombor bulat bahagi dengan 100. Sedangkan kita sedang belajar tajuk nombor perpuluhan. Jadi sekarang ni kita nak tukarkan nombor bulat ni kepada nombor perpuluhan. Okay, ingat lagi tak cara yang cikgu tunjuk tadi? Okey, caranya senang sahaja. Kita letakkan saja titik perpuluhan di belakang sekali macam ni. Okey, sekarang ni 87 ni dah jadi nombor perpuluhan. Jadi dah 87 perpuluhan. Okey, bahagi 100. Jadi kita akan gerakkan titik perpuluhan tu ke kiri 2 tempat. 1, 2. Jadi kita akan dapat perpuluhan 87 dan letakkan sahaja sifar di depan. Jawapannya adalah sifar perpuluhan 87. Mudah saja kan? Ini cikgu harap murid-murid boleh faham. Dan akhir sekali kita ada 9 bahagi 1000. Ini pun nombor bulat juga. Senang saja, kalau nombor bulat letakkan saja titik perpuluhan di belakang. Okey, kita kena gerakkan ke kiri berapa tempat? Okey, kenapa 3 tempat? Betul, sebab 1000 ada 3 sifar. Jadi gerakkan ke kiri 3 tempat. 1, 2, 3. Okey, kalau murid-murid perasan, ya, sebelum 9 tu ada 2 tempat kosong. Ya, 1, 2. Okey, tempat kosong ni nak buat apa? Tempat kosong ni kita letakkan dengan sifar. Ya, betul. Okey, dan di depan tu kita letakkan satu lagi sifar. Dia jadi sifar perpuluhan sifar 9. Okey, baik. Itu sahaja yang cikgu dapat kongsikan dalam video kali ini. Cikgu harap murid-murid boleh faham apa yang cikgu ajar. Dan sekiranya masih lagi tidak faham, boleh ulang semula video ni untuk mendapat kefahaman yang lebih. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.